Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 2 ingin membentangkan teori kesan orang ketiga. Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan berkenaan teori kesan orang ketiga ataupun dipanggil the third person effect theory. Idea utama teori ini ialah individu akan menganggap mesej media mempunyai kesan yang lebih besar kepada orang lain berbanding diri mereka sendiri. Bagi hipotesis tingkah laku meramalkan bahawa persepsi orang ketiga iaitu melihat orang lain sebagai lebih terpengaruh akan membawa kepada sokongan untuk sekatan pada mesej media. Dapat 8 agenda pembentangan iaitu 8 teori daripada 4 orang ahli kumpulan kami yang akan bentang. Saya Nur Farihan akan membentangkan berkenaan ulasan artikel 1 bagi teori kesan orang ketiga mengenai komponen tingkah laku kesan orang ketiga. Artikel ini mengkaji hipotesis tingkah laku kesan orang ketiga. Ia berhujah bahawa perbezaan diri dengan orang lain dalam kesan mesej yang dirasakan membawa kepada tingkah laku pembetulan khusus disebabkan pengiktirafan situasi bermasalah yang ditakdirkan. Tingkah laku sedemikian akan bertujuan untuk menyekat mesej dengan pengaruh negatif, membetulkan mesej dengan pengaruh sama-sama dan menguatkan mesej dengan pengaruh positif. Hipotesis third part effect melakarkan fenomena yang menarik, iaitu orang ramai cenderung untuk mempercayai orang lain lebih dipengaruhi oleh mesej media daripada mereka sendiri dan mungkin bertindak atas perbezaan persepsi tersebut. Kedua-dua bahagian ini telah dirujuk sebagai komponen persepsi, juga dikenali sebagai persepsi orang ketiga TPP dan komponen tingkah laku. Untuk ulasan artikel kedua iaitu saya berbanding mereka, kesan orang ketiga dalam kalangan pengguna Facebook. Memandangkan Facebook mempunyai peningkatan kebercapaian dan kawalan maklumat lebih berleluasa dalam persekitaran media sosial, pengguna Facebook berkemungkinan akan melebihkan kesan Facebook terhadap orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Ramalan ini adalah berdasarkan tanggapan bahawa orang pada umumnya cenderung untuk melihat diri mereka dalam pandangan yang terbaik dan tidak mengaku terpengaruh oleh pengaruh media seperti yang dikemukakan oleh hipotesis TPE oleh Davison 1983. Wanita secara tradisinya mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk menendahkan kandungan yang lebih intim dengan perbualan bersemuka berbanding lelaki. Manakala lelaki lebih mudah menedahkan maklumat tentang orientasi seksual, alamat peribadi dan nombor telefon bimbit mereka dan mengekalkan profil yang kurang peribadi berbanding wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Anwar, nombor metrik 286344. Ulasan yang saya pilih untuk kesan orang ketiga adalah persepsi orang ketiga dan keganasan televisyen dan peranan stereotip luar kumpulan dalam persepsi kecenderungan terhadap kesan. Untuk artikel ketiga ini, apa yang saya kaji melalui objektif kajiannya ialah ia menunjukkan kesan orang ketiga percaya yang bahawa media massa ini lebih berkemungkinan memberi kesan buruk kepada orang lain daripada mereka percaya kesan tersebut berlaku untuk diri mereka sendiri. Kajian ini juga menggunakan hipotesis persepsi kesan orang ketiga yang bertanggapan bahawa orang menganggap media untuk memujuk atau mempengaruhi orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Kedua, hasil kajian saya mendapati bahawa beberapa kajian telah mengkaji peranan jarak sosial dalam meramalkan persepsi orang ketiga. White 1997 berhujah bahawa responden lebih cenderung untuk mempercayai bahawa mereka yang berada pada jarak sosial yang lebih besar daripada diri mereka akan dipengaruhi secara negatif oleh media berbanding dengan mereka yang dianggap lebih mirip dari segi sosial. Seterusnya, ulasan artikel 4. Artikel keempat yang saya pilih adalah kesan orang ketiga dalam komunikasi. Artikel ini terdapat juga objektif iaitu khalayak yang terdedah kepada komunikasi persuasif sama ada komunikasi ini bertujuan untuk menyelesaikan atau tidak
akan mengharapkan komunikasi itu memberi kesan yang lebih besar kepada orang lain daripada diri mereka sendiri. Kesan yang mereka harapkan daripada komunikasi ini kepada orang lain boleh menyebabkan mereka mengambil beberapa tindakan. Kedua, sebarang kesan yang dicapai oleh komunikasi mungkin disebabkan bukan kepada reaksi penonton yang kelihatan, tetapi lebih kepada tingkah laku atau mereka yang menganggap beberapa reaksi terhadap orang lain. Akhir sekali, metodologi kajian dari artikel ini, penulis menggunakan kaedah membuat beberapa siri kecil usaha untuk menguji satu varian hipotesis kesan orang ketiga bahawa individu yang terdedah kepada komunikasi persuasif melalui masa yang akan melihat komunikasi ini memberi kesan yang lebih besar kepada orang lain daripada diri sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya teruskan dengan presentation yang seterusnya, iaitu permasalahan maklumat digital mengenai COVID-19 dan kesan orang ketiga. Baiklah, artikel ini ditulis oleh People Limping Liu and Vincent Huang pada tahun 2020. Artikel ini melakukan penyelidikan kesan orang ketiga TPE kepada penyampaian maklumat salah di media digital. Oleh itu, di dalam artikel ini telah menjalankan satu penyiasatan kepada kesan pendedahan berita palsu media digital COVID-19 terhadap persepsi kecenderungan pengaruh individu terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat yang lain. Artikel ini juga telah melakukan penemuan daripada tinjauan terhadap 511 responden China menunjukkan bahawa keseluruhan individu akan menganggap diri mereka kurang terdedah berbanding orang lain adalah merupakan kesan daripada salah maklumat digital COVID-19. Kajian ini menyumbang kepada penyelidikan sedia ada dengan menghubungkan pendedahan kepada maklumat salah dalam saluran digital yang berbeza, TPE dan hasil emosi dalam konteks krisis kesihatan awam. Artikel seterusnya ialah mereka tidak boleh menipu saya, tetapi mereka boleh menipu yang lain. Kesan orang ketiga dan pengesanan berita palsu. Artikel ini menunjukkan kepada kesan daripada pilihan raya Presiden Australia pada tahun 2016 dan kempen Brexit di Eropah telah membuka ruang kepada perdebatan hangat tentang berita palsu dan memberikan kesan bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena ini kepada pilihan raya dan demokrasi secara amnya. Kajian artikel ini bertujuan untuk memberikan bukti empirikal kepada kesan orang ketiga dalam kes keupayaan orang yang dianggap sendiri untuk mengesan berita palsu dan persepsi mereka terhadap keupayaan orang lain untuk mengesannya. Penyelidikan ini mendedahkan bahawa terdapat kesan orang ketiga yang ketara berhubung keupayaan orang yang dilaporkan sendiri untuk mengesan berita palsu dan kesan ini adalah lebih kuat apabila orang membandingkan dengan mereka yang mahir mengesan berita palsu dengan orang yang lain tidak mahir dalam pengesanan ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izul Aiman, nombor metrik 289443. Ulasan artikel yang ketujuh, kerentanan dan keterdukan, dimensi persepsi yang mendasari kesan orang ketiga. Artikel ini ditulis oleh Davan V. Shah, Ronald J. Faber dan Xiaomi Yun. Menurut pengarang, kesan orang ketiga didorong oleh dua dimensi persepsi yang berbeza, penilaian kekerasan komunikasi dan kerentanan adalah suatu proses kognitif dan suatu proses yang efektif. Dua kategori kandungan iklan adalah untuk barangan yang menjadi perbalahan seperti rokok, alkohol dan bir. Manakala yang satu lagi dan perkhidmatan perjudian seperti kasino dan loteri.
Keputusan menunjukkan bahawa terdapat kedua-dua kerentanan dan keterukan persepsi orang ketiga dan kedua-dua bias persepsi ini berkait dengan kecenderungan orang untuk menapis iklan. Seseorang mungkin berpendapat bahawa penilaian kuasa mesej adalah tersirat dalam ukuran apabila meminta responden menilai kesan mesej pada skala yang terdiri daripada sangat negatif kepada sangat positif. Sama seperti cara penilaian kerentanan mesej pada skala jenis Likert yang juga boleh menggabungkan anggaran kuasa mesej. Shortami bahawa kajian masa depan kesan orang ketiga melihat kedua-dua dimensi kerentanan dan keterukan, terutama jika menyiasat komponen tingkah laku hipotesis. Kesan orang ketiga akan diperkukuhkan dengan penyiasatan masalah ini menggunakan kes sampel rawak. Bagi ulasan ke-8, apa yang kami fikirkan, orang lain fikirkan. Sebab dan akibat dalam kesan orang ketiga. Yang ditulis oleh Albert Kanter pada 2016. Kesan orang ketiga telah diwujudkan oleh reka bentuk eksperimen yang mengubah sejauh mana kebolehpercayaan sumber cerita akhbar berunsurkan fitnah. Walau bagaimanapun, penilaian subjek terhadap hukuman penerbitan tidak selaras dengan anggaran mereka tentang kesan negatif artikel tersebut. Ketika berlakon, mereka lebih mementingkan motivasi, sumber, berbanding impak kepada penonton. Mengikut hipotesis, orang cenderung untuk mempercayai bahawa berita mempunyai kesan yang lebih besar terhadap pendapat orang lain berbanding pendapat mereka sendiri. Penemuan keseluruhan ini membayangkan bahawa proses yang menghubungkan persepsi akibat tindakan mungkin dipengaruhi oleh komponen tujuan yang dirasakan. Jadi satu pun daripada kesimpulan yang disebutkan di atas adalah sangat mengejutkan dengan sendirinya, tetapi apabila dipertimbangkan secara kolektif, mereka menimbulkan beberapa persoalan mengenai fungsi atribasi dalam kes ini. Sekian. Kesimpulannya, kesemua artikel yang di atas telah dibincangkan menggunakan teori The Third Person Effect Theory. Artikel ini mengaplikasikan tentang teori kesan orang ketiga yang mempunyai mesej media yang akan memberi kesan yang besar kepada orang lain berbanding mereka sendiri. Dalam artikel ini juga kita dapat perhatikan bagaimana media mempengaruhi tindakan seseorang yang akan memberi kesan kepada orang lain dan diri sendiri. Diharapkan artikel di atas dapat menyediakan sumber rujukan kepada semua orang, tak kira positif atau negatif, sebagai panduan untuk perubahan dalam kehidupan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.